berjalan dengan lancar. So kita lihat pula perancangan syarikat. So syarikat merupakan pusat peralatan elektrik. Kalau kita lihat kat sini terdapat 18 kedai rangkaian elektrik di seluruh negara. Right. So syarikat juga akan buat jualan terus daripada kilang dan terus kepada pusat logistik. Syarikat mengambil idea seperti mana kalau kita tengok IKEA, hanya ada 3 warehouse besar IKEA di Malaysia, tetapi telah pun mengaut keuntungan lebih kurang 900 juta pada tahun 2017. So visi syarikat nak membuka banyak warehouse di beberapa lokasi strategik di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah dan Sarawak. Buat masa sekarang ni warehouse yang sedia ada, warehouse O2O peralatan elektrik terbesar yang terdapat di kawasan industri Batu Kawan, Seberang Perai. So kedai franchise eksklusif. So dengan wujudnya warehouse O2O ni akan lahir banyak kedai-kedai franchise yang berdekatan, so dapat menguasai pasaran setempat, seterusnya memberi kemudahan kepada ahli dan juga orang ramai. Dan perancangan seterusnya syarikat, kalau kita lihat kat sini, perniagaan hartanah. Hartanah. So syarikat, di antara pendapatan syarikat ialah dengan membangun ataupun membeli dan menjual semula properti yang berpotensi untuk memberi keuntungan yang besar kepada syarikat. Kita sebagai ahli, members pun boleh membeli dengan harga yang istimewa. Dan ini pula adalah shopping mall yang dikenali sebagai auto mall milik syarikat. Terdapat lebih kurang 100 slot kedai yang disewakan. Dekat sini saja pun syarikat mendapat hasil sewa, dan juga terdapat beberapa kedai yang menjadi merchant kepada syarikat. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh pergi ke kedai sini berbelanja tanpa tunai. Nanti saya akan ceritalah dengan lebih lanjut berkenaan dengan merchant dan sebagainya. So perancangan seterusnya syarikat, perdagangan O2O. So O2O ni online to offline, online to offline. So syarikat target lebih kurang 100,000 pedagang di seluruh Malaysia. So perdagangan O2O ni iaitu AnyPay, dikenali sebagai AnyPay, e-dompet pihak ketiga. So untuk kita dikenali sebagai AnyPay. So 100,000 pedagang SSI di seluruh dunia. Maknanya tuan-tuan dan perempuan sekiranya nak berbelanja tak perlu keluarkan tunai, hanya mengguna poin yang terdapat dalam kita punya e-wallet. Termasuklah nak beli kereta ke, nak tukar tayar kereta ke, nak pergi buat servis kereta ke. So inilah di antara kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam kita punya perniagaan. Okay. So ada banyak merchant yang akan bersama dengan SSI. Okay. So seterusnya kita lihat syarikat pelaburan SSI di antara plan pembangunan syarikat. So buat masa sekarang ni, aset syarikat pun sudah bernilai lebih kurang 100 juta USD, dan syarikat dalam proses akhir sebenarnya, dalam proses untuk tersenarai awam di Australia pada tahun 2019-2020 ni. So kenapa Australia market, bursa saham Australia? Sebab syarikat mengambil inspirasi kejayaan 3 syarikat peralatan elektrik sebelum ni. Kalau tuan-tuan pernah dengar Harvey Norman, apa lagi, JB Hi-Fi dan juga AO World. So Harvey Norman semasa dia pergi listing pada tahun 1983 tak silap saya pada masa tu, 1987, pada masa tu nilai saham dia dalam 4 Australia dollar, dan sekarang nilai saham dia telah pun melebih daripada 4.8 bilion. Manakala JB Hi-Fi pada tahun 2003 dia pergi buat listing, pada masa tu saham dia lebih kurang 25 Australia dollar, dan sekarang telah meningkat sehingga 2.9 bilion. Satu lagi syarikat AO World, pada tahun 2014 harga asal 2.85, dan sekarang telah cecah 140 pound. Okay, pound Great Britain, pound sterling. So ni sebab perolehannya lebih kurang 550
kali ganda dengan nilai pasaran lebih daripada 6.6 bilion. Inilah di antara sebab syarikat sudah mula pergi memasuki pasaran global. So di peringkat kedua, syarikat mensasarkan semua projek-projek seperti hartanah, seperti projek hotel, pusat beli belah dan sebagainya, akan di listing di pasaran bursa saham Hong Kong. Dianggarkan keuntungan lebih kurang 15 bilion, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, syarikat punya perancangan untuk masuk ke peringkat ketiga adalah tersenarai awam di USA. Ini adalah untuk projek kita punya e-wallet AnyPay. So dianggarkan keuntungan di antara 50 hingga 200 kali ganda keuntungan apabila tersenarai. Dan di peringkat yang keempat, syarikat akan gabungkan semua projek-projek sedia ada untuk disenaraikan di peringkat keempat di United Kingdom. So kat sini keuntungan dianggarkan lebih pada 500 kali ganda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antara perancangan ataupun projek yang sedia ada, pelan pembangunan syarikat di masa akan datang.